Zaman moden ni orang kampung pun rambut dia dah tukar macam latino semua. Payahlah. Saya rasa tak ada kot pewarna rambut yang dapat CJ halal. Dulu ada, ditarik balik sebab pewarna rambut tu sebenarnya ingredient tu yang dapat CJ halal. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Sembang Viral bersama saya Fitri Hayam. Dan tahukah anda bahawa rambut adalah mahkota setiap insan, terutama wanita. Jadi bila sebut mahkota ni, semua inginkan yang cantik, yang jelita, yang memukau. Tapi bimbang, mahkota menjadi murka. Okey, baik. Nak bersama isu tentang rambut karat ni dengan Profesor Madya Datuk Izzah Harif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah rambut panjang ke? Rambut nipis jadi jadi kena pendekkan. Kalau tak nampak sangat kecacatan itu dia. Sekarang ni dah usia 40, tak teringin ke nak ada rambut yang blonde ke apa ke? Saya lebih suka makin putih lah. Okey. Mungkin sebab kita orang kampung kan. Nampak putih tu lagi ingat mati sikit. Tapi sekarang zaman moden ni orang kampung pun rambut dia dah tukar macam latino semua. Ada yang blonde, ada yang macam-macam warna lah, ada sikit warna. Ada yang macam baju warna Fitri pakai? Ada juga? Ada. Dia buat separuh-separuh. Okey, dulu memanglah isu tentang rambut ni sangat sensitif. Setiap tahun akan dibahaskan. Betul. Kalau ikutkan, macam mana hukum sebenar kita warnakan rambut ni? Pandangan jumhur ulama, kesemua ulama bersetuju dan membenarkan mewarnakan rambut dengan warna inai. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mewarnakan rambut dengan warna inai adalah harus dan dibenarkan. Sebab Nabi pernah suruh Abu Quhafah mewarnakan rambutnya, ya, sebab nak pergi perang. Ya, maksudnya boleh mewarnakan rambut. Dan sahabat-sahabat juga mewarnakan rambut dengan warna inai. Itu sunnah. Mewarnakan rambut selain daripada inai, semua mazhab membenarkan selagi mana ia tidak menyaluti rambut tu. Secara konsepnya, dia tak salut. Siapa yang tahu salut tak salut ni? Kena tanya pakar lah. Pakar tu siapa? Selun. Pergi selun orang Islam, pergi selun yang tahu halal dan haram. Tanya, Kak, saya ni nak pakai warna merah-merah sikit kan? Main merah, tapi dia bukan inai. Bahan yang dibeli, yang digunakan kat selun. Dia menyalut rambut tak, Kak? Tanya kakak selun tu. Tanya abang selun tu. Jadi abang tu atau kakak tu akan bagi tahulah. Dia kata, yang ni jenis menyalut. Mana rambut kita tu dia salut macam tu. Maka tak boleh. Luaran saja itu tak boleh. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab dia salut rambut bila mandi wajib tak kena. Kalau dia menyerap sama kaedah macam yang inai kan, kita inai dia warna, maka dibenarkan. Tapi sekarang orang diambil berat, tak kisahlah. Sebab ia melibatkan tentang mandi hadas, kemudian kita nak bila tak hadas tak sempurna, tak dapat bersolat kan? Ya. Tapi orang tak kisah benda tu. Betul. Saya ada tanyalah pakar selun kan. Macam mana kita nak tahu benda tu orang kata apa? Boleh ke tak boleh kan? Yang menyalut atau tidak. Dia kata mudah je, Ustaz. Kalau yang menyerap, yang tahan lama, yang elok ni, yang dia punya kaedah dia sama macam inai, ia harga mahal. Boleh bercecah ribu. Ada yang paling murah pun RM500-600. Tapi kalau yang murah-murah ambil buat RM80, RM100, RM150, selalunya Ustaz yang mudah-mudah, yang murah macam cat tu, zap, letak sekali, dia lekat rambut, habis. Benda tu lepas takut 3 minggu dia dah macam tertanggal kan? Mungkin tak sampai 3 minggu dia turun balik. Dia akan luntur dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kena berhati-hatilah. Ada yang takut sebab dia takut menyerupai orang kafir tu, macam mana pula tafsiran dia? Tak ada. Tak ada? Kita nak kata menyerupai orang kafir sebab ini merupakan fitrah. Putih rambut, warna rambut, dia fitrah. Jadi benda tu tidak ada masalah, dibenarkan. Orang bukan Islam pun buat, orang Islam pun buat. Dia bukan isu menyamai orang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam pun buat, orang Islam pun buat juga. Nabi pun minta para sahabat untuk mewarnakan rambut mereka, untuk mencantikkan kerapian rambut juga. Untuk tujuan menipu tak boleh Menipu haram. Kalau dia warnakan rambut untuk tujuan keselamatan macam mana? Kita bagi contoh ya. Contohnya dia nak pergi ke satu negara yang travel kan. Kalau dia pakai macam kepiah kan, nanti takut nanti dituduh sebagai Islamik ke apa kan. Tapi dia terpaksa buat macam blonde ke, nampak supaya nampak yang ni is very modern person. Jadi dia pun selamat sebab otak shot dia tujuan untuk ni. Kadang kita ni tak buat apa pun, tapi hanya kita pakai kepiah ke image Islamik boleh mengancam nyawa juga. Boleh, tak ada masalah, dibenarkan. Bahkan Nabi SAW telah mengarahkan para sahabat masa nak pergi perang, pergi hitamkan rambut kamu tu. Tu 3 mazhab lagi membenarkan pakai warna hitam.
sebab Nabi suruh pergi, masa nak pegang tu Nabi suruh hitamkan rambut orang tu agar musuh tak nampak situ semua datang perang. Ni pergi semua gagah-gagah walaupun sebenarnya hitam tu warna. Tapi nak bagi tahu Nabi pun suruh para sahabat untuk jaga agama ni, jaga keselamatan dengan mewarnakan rambut. Patutlah kita tegaskan masuk sekolah semua orang dah kena khatam, dah kena faham dah. Supaya nanti ia akan berulang sebab ia melibatkan tentang mandi wajib, melibatkan tentang solat kan. Sebab perlu dipertegaskan dalam sesi sekolah ke, fardu ain ke, biar betul-betul fahamlah sebab ini tentang masa depan akhirat ya. Benda ni memang patut ditekankan daripada sekolah lagi. Dekat sekolah, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz tegur, ustazah-ustazah tegur. Dekat rumah mak apa pula. Anak-anak datang dah remaja kan. Remaja ni dia suka try. Dia nak warnakan rambut tu, warnakan ni. Anak-anak remaja. Jadi kita mak bapak yang kena tegur. Kena bagi tahu, "Dek, kak, tak elok lah kak. Tak berapa bagus lah kak." Kita yang ajar mereka. Saya anak-anak hantar anak perempuan pun saya pastikan rambut dia kemas. Saya tak nak nanti mentang-mentang dia pakai tudung, rambut bila buka macam Pontianak Sundal Malang. Tak naklah macam tu. Biar nampak kemas, elok, isteri saya ke. Rambut tu mahkota yang terbaik. Dan kemudian kalau kita beli satu produk tu kan, sekarang ni banyak yang buat sendiri tau. Jadi dia memang halal. Ada orang kata bila halal tu automatik buat apa saja. Kadang-kadang yang semi permanent pun dia halal, ingredient halal, bahannya halal tapi caranya itu tidak mengizinkan yang mungkin menghalang laluan air pada rambut. Ya. Jadi itu sebabnya payahlah. Saya rasa tak ada kot pewarna rambut yang dapat CJ halal. Dulu ada, ditarik balik sebab pewarna rambut tu sebenarnya ingredient tu yang dapat CJ halal. Cara nak buat tu yang boleh menyebabkan rambut tu kalau kena yang buat tu bukan pakar, dia jadi menyalut tau. Jadi akhirnya sembahyang tak sah. Jangan salahkan si halal tu. Salahkan orang yang buat tak pandai. Jadi bila dah ada tu dia akan berkait-kait lah kali kita tarik. Sekarang ni Jabatan Agama, JAKIM tu tak bagilah si halal pada pewarna rambut. Takut keliru kan? Mengelirukan. Jadi macam menyebabkan orang jadi keliru. Kita rasa okey, dah rujuk kepada orang yang pakar dalam bidang salon, bahan pun halal. Jadi bermaksud memang yakin, kena yakin betul-betul lah ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanya pakar. Nabi suruh cari pakar-pakar yang ada agama. Ulama pun tetap pakar-pakar yang agamanya Islam. Sebab dalam dunia rambut pun macam-macam termuat kan, termasuk bleaching. Kadang-kadang untuk tukar sesuatu pun kena ni dulu, kena sapu dulu, kena bleach dulu baru dapat hasil yang terbaik. Rambut pun banyak dia punya lapisan-lapisan teknologi dia. Macam mana Ustaz untuk memahami dunia itu? Sebab tadi Ustaz sebutkan bahawa kena merujuk pada yang pakar kan. Pakar kata kena itu dan ini. Ada lapisan-lapisan dia, ada peringkat-peringkat. Kadang sampai 2-3 jam baru siap rambut idaman tu. Macam mana tu? Okey. Dia apa-apa pun dengan ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, kita kena mengkajilah sikit. Setiap benda yang kita nak buat macam nak bleach kan rambut apa semua, kita kena tahu. Dia kaedah tu boleh ke tak boleh? Dia nak tukarkan rambut, nak tukar daripada warna gelap, daripada warna yang asal kita tu, dia terpaksa buang dulu warna asal, dia akan masuk lagi warna yang baru. Nak masuk tu, nak bagi benda tu tidak menyerupai rambut dan sebagainya, maka dia perlukan kaedah bleach. Bleach tadi. Jadi dalam hal ini, adakah dibenarkan? Dibenarkan, tak salah. Ya, sebab yang buat tu pakar. Yang buat tu tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita pula kena kaji. Bahan-bahan macam ni memberikan kemudaratan tak pada rambut kita. Takut kita duk buat sekali, buat 2 kali, lama-lama rosak rambut kita. Na'udzubillah. Itu sebab saya lebih nasihatkan, pakai inai je. Semula jadi. Kan? Jadi sekurang-kurangnya kita tak merosakkan rambut kita disebabkan kita duit habis banyak, rosak pula rambut. Lebih selamat kita ambil saja apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW dan juga apa yang digalakkan oleh para ulama, iaitu gunakan bahan daripada inai. Kalau macam inai tak payah beli lah. Pakai itu terus lekat lah insya-Allah. Kalau yang instant mungkin bertahan 2-3 jam, mungkin untuk tujuan watak ke, tujuan majlis ke, ada dinner ke apa kan. Tapi kena pastikan bersih-bersih lah sebab nanti masih ada yang tersisa. Dan kita pula kebetulan dalam keadaan jenabah ke kan, perluan wajib, jadi takut tak terbersih semuanya. Betul. Ya. Terima kasih pada Dr. Muhammad Izzah Arif kerana berkongsi pengalaman cukup bermakna. Yang paling penting sekali merujuk kepada yang pakar, kepada yang berilmu supaya kita tidak tertipu. Paling penting untuk menjaga iman dan kemaslahatan diri dalam agama. Walaupun hanya sekadar rambut, 5 rambut ini menjadi asbab untuk kita terjerumus ke neraka. Na'udzubillah. Moga damai perbincangan pada hari ini. Jumpa lagi dalam Sembang Viral. Moga mendapat ilmu yang bermanfaat untuk anda. Assalamualaikum.